Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak cik, mak cik, datuk nenek, tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Sebentar tadi, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengeluarkan satu petikan puisi yang bertajuk Parti Baharu Pejuang. Ini adalah satu hint yang diberikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada rakyat Malaysia dan parti-parti lawannya di dalam sistem politik negara Malaysia bahawa nama parti baharu beliau adalah Parti Pejuang. Maka saya sebagai penganalisis politik bebas ingin menganalisis dan memperdebatkan berkenaan dengan penubuhan parti politik baru Tun Dr. Mahathir ini. Kenapa Parti Pejuang ini dinamakan Pejuang dan untuk apakah Parti Pejuang ini dan bagaimanakah perjuangan Parti Pejuang ini kepada rakyat Malaysia? Pakcik dan makcik, sebenarnya adalah salah jika pemerhati-pemerhati politik Malaysia melihat Parti baharu Tun Dr. Mahathir ini adalah untuk mengangkat Mukhriz Mahathir sebagai Perdana Menteri. Ia mempunyai agenda yang lebih besar daripada itu. Parti Pejuang ini bermatlamatkan untuk menjual kedaulatan negara Malaysia. Betul atau tidak Tun Dr. Mahathir Mohamad? Betul kan? Tujuan matlamat, agenda utama, misi utama parti baharu bernama Pejuang ini adalah untuk merompak tanah negara Malaysia, merompak rakyat Malaysia dan untuk memecah belahkan rakyat Malaysia. Bukan semata-mata untuk memecah belahkan orang-orang Melayu. Ia adalah untuk memecah belahkan rakyat Malaysia. Saya ingin menilai perkara ini sebenarnya penubuhan parti baharu ini adalah cukup lawa jika kita membaca puisi yang ditulis oleh Tun Dr. Mahathir di dalam blogspot rasminya yang cukup popular iaitu Check That Blogspot. Saya akan bacakan bagaimana retorik politik parti baharu bernama Pejuang ini yang mana tu Dr. Mahathir ingat rakyat Malaysia itu bodoh, orang Melayu itu bodoh, orang Cina itu bodoh, dia fikir orang India itu bodoh, dia juga fikir bahawa orang Sabahan, orang Sarawakan itu bodoh seperti dia. Saya bacakan. Tajuk puisi itu Parti Baharu Pejuang. Kita tubuh parti untuk selamatkan kita. Parti kita di-hijack untuk selamatkan musuh kita. Demikian bersatu. Ditubuh untuk hapuskan kleptokrat. Sekarang beralih untuk selamatkan kleptokrat. Kerana apa? Kerana jawatan dan wang. Ini adalah perenggan pertama puisi yang ditulis oleh Tun Dr. Mahathir untuk mengumumkan nama parti baharu beliau adalah Pejuang. Saya sebagai penganalisis politik bebas mentafsir dan menganalisis setiap bait-bait perkataan di perenggan baris pertama. Kita tubuh parti untuk selamatkan kita. Kita itu merujuk kepada siapa? Kita itu bukan merujuk kepada rakyat marhain, bukan merujuk kepada rakyat miskin, bukan merujuk kepada rakyat Malaysia, bukan merujuk kepada Melayu, Cina, India, Sabahan, Sarawakian. Kita tubuh parti untuk selamatkan kita itu maksud Dr. Mahathir, dia mahu selamatkan dirinya, isterinya, anak-anaknya, dia mahu selamatkan keluarganya, cucu cicitnya, dia mahu selamatkan kroni-kroninya.
22 tahun 22 bulan Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri di dalam sejarah politik negara Malaysia. Kita tidak pernah lupa bagaimana kita sebagai rakyat ditipu dengan manifesto politik. Kita diperbodohkan dengan segala janji-janji manis bulan dan bintang. Generasi lama, generasi baru dirompak secara terang-terangan demi kekayaan anak, beranak dan cucu cicit Tun Dr. Mahathir. Dia bukan rompak 1 sen. Dia rompak ratusan bilion ringgit Malaysia. Tun Dr. Mahathir bercakap mahu menghapuskan kleptokrat. Tun Dr. Mahathir sendiri adalah king of kleptokrat. Tun Dr. Mahathir dan anak-anak bilionernya adalah family kleptokrat, adalah keluarga penyamun, penyangak, pencuri duit negara, ranking nombor 1. Tun Dr. Mahathir sedang menulis puisi untuk dirinya sendiri. Dia kata Parti Bersatu itu di-hijack untuk selamatkan musuh beliau. Di-hijack kerana jawatan dan wang. Selama ini Tun Dr. Mahathir menjadi ahli politik, tujuan dia adalah untuk jawatan Perdana Menteri. Selama ini Tun Dr. Mahathir 22 tahun 22 bulan dia berpolitik adalah untuk wang. Sebab itu konsesi-konsesi projek berpuluh-puluh bilion ringgit diberikan kepada anaknya dan kroninya. Sepanjang Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-7 di dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Saya bacakan perenggan yang seterusnya. Perjuangan asal dibelakangkan, perjuangan sekarang berasas kepada apa akan dapat. Jalan mudah. Terima sahaja apa yang ditawar. Jika ada sesuatu yang boleh hancur Melayu, mengutama apa aku dapat adalah cara hancur orang Melayu. Kenapa? Kerana mengutama apa aku dapat membelakang kepentingan Melayu. 22 tahun, 22 bulan Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Orang Melayu semakin miskin dan semakin miskin di dalam negara Malaysia. 22 tahun, 22 bulan Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri di dalam negara Malaysia. Rakyat Malaysia semakin miskin dan semakin miskin melarat di dalam negara Malaysia. Perenggan kedua tadi itu sebenarnya Tun Dr. Mahathir sedang menulis bait-bait puisi untuk dirinya sendiri. Tun Dr. Mahathir lah bapa yang menghancurkan orang-orang Melayu di dalam negara Malaysia. Harap maklum Tun Dr. Mahathir. Perenggan ketiga. Lihat peristiwa jual tanah. Ya, jual tanah dapat duit. Duit habis, tanah sudah tergadai. Apa yang tinggal pada penjual? Nothing. Lihat Melayu negara jiran. Melayu lagikah negara mereka? Jual tanah sama dengan jual hak. Lama-kelamaan jual negara. Tidak ada hak lagi, maka hancurlah Melayu. Tun Dr. Mahathir, tanah negara Malaysia yang merdeka ini telah berjaya diselamatkan oleh kerajaan yang di-Pertuan Agong bermula 24 Februari 2020. Nasib baiklah tanah negara Malaysia merdeka ini tidak dijual kepada negara Amerika Syarikat seperti mana Indonesia itu dijual kepada Amerika Syarikat oleh pemimpin-pemimpin Indonesia. Mujur dan nasiblah kita tidak ikut negara jiran. Orang Melayu di Singapura itu adalah negara mereka bersama bangsa Cina dan bangsa-bangsa lain. Kalau orang Singapura mahu jual tanah Singapura kepada Amerika Syarikat, itu salah pemimpin mereka. Ia tidak ada kaitan dengan Malaysia. Maka dalam keadaan status tanah dalam negara Malaysia, tumbangnya legasi politik Tun Dr. Mahathir di Putrajaya bersama Kerajaan Pakatan Harapan baru-baru ini. Ia menyelamatkan Melayu Tun Dr. Mahathir. Apabila Tun Dr. Mahathir sudah tidak berkuasa di Putrajaya, ramai orang Melayu gembira dan bahagia.
kerana tanah merdeka ini tidak lagi boleh dijual kepada kuasa besar asing bernama Amerika Syarikat. Kau adalah ejen kuasa besar asing Amerika Syarikat. Kau adalah ejen World Bank, ejen Federal Reserve Bank. Kau dibayar oleh kuasa besar asing untuk menghancurkan Melayu dan menggadaikan tanah negara Malaysia ini. Tetapi kau gagal di saat-saat akhir kerana yang di-Pertuan Agong selamatkan Melayu. Kami rakyat Malaysia tidak perlukan tu Dr. Mahathir untuk mengajar kami tentang tanah di negara Malaysia ini. Kami lebih bijaksana dan lebih arif tentang hal ini. Kami bukan pengkhianat seperti itu Dr. Mahathir untuk bekerjasama dengan Amerika Syarikat maupun mahu bekerjasama dengan kuasa besar asing yang lain. Kita sambung perenggan yang seterusnya. Siapa yang salah? Orang lainkah? Tun, selama ini dalam sejarah politik negara Malaysia telah tercatat tu Dr. Mahathir yang bersalah. Merompak duit rakyat Malaysia sampai licin. Merompak duit orang Melayu sampai licin. Merompak duit rakyat Malaysia sampai licin. Anak beranak tu Dr. Mahathir tersenarai sebagai manusia billionaire di planet bumi ini. Bukan kerana genius buat perniagaan. Kamu jadi billionaire tu Dr. Mahathir bersama anak-anak kamu kerana kamu genius merompak dan menipu orang Melayu. Pilihlah. Parti kami ditubuh kerana kesedaran. Rasuah menghancur bangsa. Rasuah yang hancur orang Melayu. Jika ingin dapat jawatan dan wang, pilih parti lain. Jika ingin tebus maruah, jika ingin kekal hak kita, pilih parti kami. Pilih pejuang. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Parti Pejuang ini ditubuhkan bukan kerana kesedaran untuk menyelamatkan Melayu, untuk menyelamatkan Malaysia. Kami masih ingat PRU 14 Tun Dr. Mahathir mengeluarkan slogan Selamatkan Malaysia. Tetapi selepas Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-7, diundi oleh rakyat pada PRU 14, manifesto 100 hari pentadbiran kerajaan Tun Dr. Mahathir satu pun tidak dilaksanakan 100%. Semua manifesto dalam buku Manifesto Pakatan Harapan yang ditandatangani oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Mahathir kata di hadapan kami, rakyat perlu ikat perut. Manifesto itu bukan kitab suci, bukan kitab Bible. Kalau rekod politik Tun Dr. Mahathir ini sudah sangat teruk dan sangat buruk, kesedaran apa yang Tun Dr. Mahathir maksudkan? Baru sedar bahawa yang di-Pertuan Agong sangat berkuasa? Baru tu Dr. Mahathir sedar bahawa rakyat yang paling berkuasa? Selepas tu Dr. Mahathir berbohong menipu manifesto PRU 14, baru tu Dr. Mahathir sedar hari ini. Dan tu Dr. Mahathir expect kami sebagai generasi baru dan generasi lama akan lupa segala dosa-dosa besar politik tu Dr. Mahathir dalam negara Malaysia. Kami bukan bangsa yang mudah lupa tu Dr. Mahathir. Pemimpin munafik, penipu, pembohong, penyamun-penyangak seperti kamu ini, kamu bukan berjuang atas kesedaran untuk negara dan rakyat. Tetapi kamu berjuang atas kesedaran untuk merompak tanah Malaysia demi kekayaan anak beranak kamu. Rasuah menghancur bangsa. Benar, rasuah itu menghancur bangsa. Siapa dia punya perasuah dan raja segala rasuah? Kau, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kau mengajar di dalam negara Malaysia ini, rasuah is okay. Kaulah bapa segala rasuah. Nombor 1, King of Corruption. Rasuah yang hancur orang Melayu. Tolong letak di situ, perasuah bernama Tun Dr. Mahathir yang hancur orang Melayu. Itu betul. Jika ingin dapat jawatan dan wang, pilih parti lain. Tun Dr. Mahathir, kau tubuhkan parti itu pun untuk kau dapatkan jawatan dan duit. Ingat kami rakyat ni, bodohkah berpolitik? Jika ingin tebus maruah, jika ingin kekal hak kita, pilih parti kami, pilih pejuang. Kami sebagai generasi baru tidak akan memilih parti pejuang ini walaupun kami dibayar $1 triliun.
melawan Tun Dr. Mahathir adalah satu perjuangan yang sebenar supaya hak rakyat Malaysia ini terus kekal merdeka dan berdaulat. Sebagai kesimpulan, Tun Dr. Mahathir semakin desperate mahu menubuhkan parti baru bernama Parti Pejuang. Parti ini belum lagi disahkan oleh ROS pendaftarannya. Saya tahu ini adalah perang psikologi politik oleh Tun Dr. Mahathir untuk menakutkan kawan dan lawannya dalam sistem politik negara Malaysia, untuk menakutkan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Tetapi malangnya mereka semua ini tidak takut. Kerana semua pengundi secara majoriti di dalam negara Malaysia sudah cukup kenal Tun Dr. Mahathir ini adalah bapa penipu dan bapa penyamun dalam sistem politik negara Malaysia. Parti Pejuang ini berjuang untuk kuasa besar asing supaya negara Malaysia boleh dijual dan digadaikan kepada Amerika Syarikat seperti mana Indonesia, Singapura dan Filipina dijual dagangkan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Ini adalah misi besar Tun Dr. Mahathir yang mana beliau terus diperah dan dikerah oleh kuasa besar asing untuk menubuhkan parti baru bernama Pejuang. Betul kan, Tun Dr. Mahathir Mohamad? Kalau tak boleh jawab, maksudnya kau checkmate and game over. Sekian, terima kasih.